Semaya? Dekat mana? Diorang sebelum datang sini kat Kulai. Oh, semaya dekat Kulai? Setelah pukul 1 tadi. Semaya asar berapa rakaat? 2 rakaat. Hah? 2. Semaya asar 2 rakaat? Semaya asar? Asar 3. 3 rakaat? Semaya asar 3 rakaat? Kau cakap betul-betul, semaya asar berapa rakaat? 2 rakaat. Hah? 2. Semaya asar berapa rakaat? Berapa? Cakaplah, confident lah sikit. Okay, kita baru melihat video ataupun viral tentang klasik kes atau kes yang cukup klasik masyarakat, di mana sebahagian daripada kita menggunakan soft spot ataupun titik-titik lemah dalam masyarakat kita untuk mengutip derma dalam masyarakat, termasuk menggunakan pelajar-pelajar tahfiz untuk melakukan aktiviti pengutipan derma. Satu amalan yang baik dari segi konsepnya, tetapi ramai orang mengambil kesempatan untuk mencari simpati daripada masyarakat menggunakan agama, pakaian, sekolah dan sebagainya. Sedangkan dalam agama kita ini ada cara untuk kita meminta bantuan dan simpati secara yang betul, dan malah kalau itu berlaku seperti yang kita tengok tadi, memberikan imej yang tidak baik kepada agama kita. Bukan setakat meminta bantuan yang tidak betul, yang tidak ada tempat yang disalurkan, tetapi yang minta tu bukan tahfiz, yang tidak tahu tentang rukun semayang, yang tak pernah semayang mungkin. Jadi kita melihat satu perkara yang agak mengecewakan. Jadi bagi saya, jangan kita tuduh orang, jangan kita anggap semua yang minta itu tidak betul. Kita pastikan mereka itu adalah orang yang betul, dan kalau rasa was-was, nasihat saya, kita ambil nombor akaun tersebut dan kita cek melalui akaun kita siapakah nama akaun tersebut, dan kalau betul nama itu tahfiz dan kita rasa nak derma, nak sumbang, dermalah kepada mereka setelah kita telah memeriksa siapakah pemilik nombor akaun tersebut. Jangan keji manusia, jangan kita caci manusia, berhati-hati. Dan kalau nak pastikan betul, kita periksa, dan kalau betul dan derma secara langsung, bukan beri pada secara tunai dan secara cash, kerana itu tidak dapat dikesan betul ataupun tidak betul. Gunakan teknologi baru hari ini untuk memastikan derma kita sampai kepada tempat yang sepatut dan sewajarnya. Okey. Tragedy has befallen the world of basketball. Earlier today, at the age of 41, Kobe Bryant was killed in a helicopter crash. In 20 seasons with the Lakers, Kobe was a 17-time All-Star, 2-time NBA Finals MVP, 2-time Olympic gold medalist, and 5-time NBA champion. The NBA and the game of basketball will mourn this loss together. Please join us in a moment of silence for Kobe Bryant. Rest in peace, Mamba. Thank you. Kobe, my thoughts are with you,
Absolutely. Rest in peace, young man. This loss it's just hard to comprehend. Go with God. Kita melihat bagaimana masyarakat dunia meratapi pembagian Kobe Bryant, umur 41 tahun, meninggalkan seorang balu dan 3 cahaya mata. Antara anaknya meninggal adalah Gianna, umur 13 tahun, dalam satu tragedi yang cukup sedih, iaitu dalam kemalangan helikopter pada 26 Januari. Beliau adalah seorang pemain basketball NBA yang dianggap sebagai legend dalam aktiviti sport ini, merupakan satu sanjungan masyarakat dunia. Apakah mesej yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini? Kita sedih dengan kemalangan yang berlaku dan kita ucapkan takziah kepada keluarga beliau, tetapi masyarakat dunia mengambil sikap untuk membuat satu respon yang agak luar biasa. Bagi kita dalam agama, kita sedih dan kita berasa kecewa, tapi tidak perlu kita meneruskan kemurungan itu sepanjang masa. Kita ada caranya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berhati-hati dan juga tidak melepasi batasan dan juga kadar yang sepatutnya. Dan itulah kehidupan dunia, semuanya adalah ada kematian, dan bila kematian kita kena mengambil iktibar daripada kematian dan terus langsungkan langkah-langkah kita. Mati, ajal adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita pandai meletakkan diri kita dalam kedudukan yang sepatutnya. Kita boleh sedih, tetapi janganlah menjadi sifat fenomenon kemurungan satu dunia, kerana kematian itu adalah fakta. Malah yang orang yang pandai, orang yang mengambil pengajaran daripada kematian. Kita semua akan mati suatu hari nanti. Walaupun kita seorang legend, kematian itu adalah satu perkara yang pasti dalam hidup ini. Susulan panel kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bakal mengadakan mesyuarat berhubung penularan wabak coronavirus. Malaysia dijangka mengambil langkah tambahan dalam menangani jangkitan coronavirus, memandangkan wabak berkenaan dilaporkan telah mengorbankan 4 nyawa di China. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, keputusan yang dibuat Badan Dunia seperti WHO itu menunjukkan potensi coronavirus itu untuk merebak ke beberapa negara jika tiada langkah wajar diambil. Jelas Dr. Lee lagi, Kementerian Kesihatan telah menjalankan saringan terhadap pelancong-pelancong dari Wuhan, terutamanya di semua pintu masuk antarabangsa sejak laporan mengenai wabak itu yang dikatakan sudah merebak ke bandar lain termasuk Beijing dan Shanghai, dengan 4 kes dilaporkan di luar negara iaitu di Korea Selatan, Thailand dan Jepun. Beliau berkata pelbagai unit kesihatan yang ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan pintu masuk antarabangsa yang lain adalah berperanan bagi melindungi negara daripada pelbagai penyakit berjangkit. Masyarakat dunia dikejutkan sekali lagi dengan virus coronavirus yang mesti sekarang belum ada namanya lagi, dianggap sebagai misteri, tetapi dari segi saintifiknya ianya merupakan satu virus dalam keluarga yang sama yang datang dalam kelompok haiwan yang tertentu. Kita melihat swine flu, kita melihat MERS dan sebagainya. Itu merupakan satu kuman yang sama yang ada evolusi dalam kehidupan mereka, dan agak malang kepada masyarakat dunia kerana virus ini virus yang boleh membunuh dan boleh merebak dengan cepat yang agak luar biasa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, dan kita amat simpati dengan mangsa virus ini sama ada di China ataupun di luar China. Ini merupakan satu perkara yang
perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Krisis epidemik ataupun pandemik ini satu krisis yang cukup mencabar. Bukan semua negara boleh menangani dengan baik, dan kita harap ini merupakan pengalaman yang penting atas dunia ini dengan WHO, dengan kerajaan China dan sebagainya, yang boleh bekerjasama bagaimana mengurangkan kes-kes kematian dan juga mengurangkan penyebaran kuman dan virus coronavirus ini di seluruh dunia. Cuma yang menjadi isu bagi saya, virus ini bukanlah virus masalah Wuhan dan juga Hubei semata-mata, kerana wabak ini tidak ada agama, bangsa dan juga alamat rumah. Ia merupakan satu ujian dan satu cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang agak malang masyarakat kita sentiasa cepat dan mudah mengatakan itu merupakan azab Allah. Mungkin betul, mungkin tidak, tapi itu bukan ilmu kita. Ilmu kita tidak sampai untuk mengatakan itu merupakan azab Allah, kerana itu adalah ilmu Allah semata-mata. Kita kena ambil pengajaran di iktibar, kerana musibah ini berlaku dalam masyarakat Islam dan juga dalam masyarakat bukan Islam. Tsunami misalnya berlaku di Aceh dan juga menyerang Kuala Muda di Kedah misalnya, ataupun dalam zaman Ibnu dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berlakunya kes ta'un atau kolera. Ia merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk mengambil pengajaran iktibar kepada orang yang baik dan juga pada orang yang tidak baik dalam masyarakat. Jadi di akhirnya dalam kisah ini, yang penting adalah bagaimana kita bertindak sebagai satu komuniti dunia, membuat kajian yang sebaik mungkin, R&D dengan apa sahaja teknologi yang kita ada untuk menyelamatkan umat manusia. Kerana itulah penting, musibah ini perlu dilihat secara pandangan global, secara pandangan yang berbentuk kemanusiaan. Ada tanggungjawab kemanusiaan, dan kita harap masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam, tidak mengambil mudah. Ini merupakan perkara yang kita ambil kesempatan untuk membuatkan kenyataan-kenyataan yang kita telah melanggar batasan-batasan akidah, mengatakan itu balasan Allah, itu merupakan azab Allah, yang kita tidak tahu dengan yakin dengan sepenuhnya. Jadi yang penting kita kena memberikan simpati kepada bangsa virus ini, sama ada di China ataupun sekarang berkembang di Korea, di Thailand, di Jepun dan juga di Malaysia baru-baru ini. Jadi kita kena fokuskan pemikiran kita bagaimana untuk menangani isu virus ini. Ini masa untuk menangani isu virus. Bagaimana kita berhadapan dengan isu Ebola misalnya, yang meranggut ramai nyawa-nyawa di Afrika, di benua Afrika keseluruhannya. Jadi itu merupakan putaran dunia. Pernah berlaku di Malaysia, kita ada virus Nipah dulu, ramai orang terlibat, dan ada swine flu dan sebagainya. Itu merupakan putaran dunia. Adakah kita bersedia masyarakat dunia berhadapan dengan virus yang semakin hari semakin bijaksana, semakin pintar, semakin cepat merebak dalam masyarakat?